kasih Harimau Malaya. Thank you. Ini live ke? Tak, kita okay. boleh potong. Tak apa. Let it be. Kerana saya kelihatan muda berbanding yang lain dalam kabinet, saya tak pasti. Yang tu kena tanya Perdana Menteri. Dengarnya sampai pokok dekat rumah pun ada yang mati. Oh, you baca sampai masa tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Kita bertemu lagi dalam sesi podcast yang kali ni saya rasa sangat istimewa, sangat eksklusif. Saya dapat berjumpa dengan tetamu idaman saya. Tetamu yang kita surprise, tak sangka-sangka sudi datang ke studio kami. Saya persilakan YB Hanayoh, Menteri Belia dan Sukan. Terima kasih Harimau Malaya. Thank you. Ini live ke? Tak, kita okay. boleh potong. Tak apa. Let it be. Okay. So, YB dalam kesibukan dapat sudi juga luangkan masa bersama kami. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak YB. Menunjukkan komitmen YB untuk bantu kami juga di pihak media. Kerana selalu baca berita Harimau Malaya, jadi rasa curious lah nak tahu mana Harimau Malaya, mana tempat bekerja, mana studio. So hari ini kita datang melawat. Ini sampai juga kat sini. Inilah studio kecil kami. Tapi cantik. Okey, so kita boleh teruskan dengan soalan. Okey, firstly I nak tanya pelibatan YB dalam bidang sukan ni. Okey, mungkin daripada waktu sekolah rendah dulu kita pernah dengar YB, cikgu, bekas guru YB sendiri iaitu Encik Raja Kamarul Zaman pernah cakap YB pernah involve dalam sukan, which is bola baling, lari pecut kan. So maybe YB boleh ceritakan sikit, maybe itu adalah salah satu jenis kenapa YB join dalam Menteri Sukan ni. Untuk jadi Menteri Belia dan Sukan ini, kita sebenarnya tak ada pilihan. Ini dilantik oleh Perdana Menteri. Jadi bila saya diumumkan sebagai Menteri Belia dan Sukan, saya sendiri pun terkejut kerana tak sangka akan diberi peluang untuk jaga portfolio ini yang saya selalu nampak portfolio ini bagi kepada lelaki untuk jaga portfolio ini. Itu sebab bila saya diumumkan, banyak komen yang agak lucu lah bila saya baca kan. Kata saya terbaca lah online dia mungkin tahu sports toto saja. Ataupun hanya tahu Zumba. Nanti dia tukar jersey Harimau Malaya, kuning dia jadikan pink. So komen-komen seperti inilah. Tapi nasib baik masa tu saya tak terbaca. Sekarang baru saya baca. Sekarang saya boleh ketawa. Kalau hari tu saya baca mungkin rasa tersinggung. Tapi untuk saya sekarang sudah melebihi 3 bulan untuk mengenali portfolio ini dan untuk melihat masalah sedia ada yang saya boleh bantu untuk baiki. Dan saya tidak tahu dalam masa hadapan adakah wanita akan terus diberikan peluang untuk jadi Menteri Belia dan Sukan. Itu sebab tanggungjawab besar untuk buktikan bahawa wanita juga boleh jaga portfolio ini. Dalam pengalaman saya bersukan di sekolah, saya belajar di Sekolah Kebangsaan Subang Utama dan pada masa sekolah rendah di Sri Subang Jaya dan juga SS19 Subang Jaya. Tetapi di SK19 yang saya mempunyai cikgu sukan yang sangat bagus, Cikgu Raja, dan Cikgu Raja banyak meluangkan masa untuk latihan selepas sekolah dan beliau akan bawa van untuk angkat anak-anak murid pergi latihan dan pergi pertandingan MSSD. Itu sebab saya rasa peranan cikgu itu, peranan jurulatih itu sangat penting untuk memberi dorongan kepada anak murid untuk belajar sesuatu sukan itu. Jadi untuk saya memang banyak peluang masa sekolah untuk belajar banyak jenis sukan. Tetapi untuk master dalam sukan itu agak susah lah. Tapi selain daripada YB cakap tadi, YB tak sangka dipilih sebagai Menteri Belia dan Sukan seorang wanita kan. Sebelum ni YB juga ada buat sejarah sebagai Speaker Dewan Negeri Selangor yang pertama wanita dan juga yang termuda juga. Jadi YB nampak pencapaian YB ni ada satu pengiktirafan kepada wanita dalam bidang politik di negara kita. Semestinya dalam 15 tahun yang lepas, saya rasa banyak peluang telah diberikan kepada wanita muda untuk masuk politik, untuk jadi pembuat dasar, untuk melibatkan diri dalam pelbagai jenis jawatan awam lah, untuk berkhidmat
bagi negara. So peluang seperti ini kita tidak tahu akan datang atau tidak. Itu sebab yang diberi peluang ini dia kena membuka jalan untuk lebih ramai lagi untuk mengikut serta. Ya. Saya suka bila YB cakap tadi, YB terkejut bila dapat tahu portfolio boleh datangkan. YB rasa apa kualiti yang ada pada YB sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih YB untuk jawatan ni? Dan saya dapat faham juga mula-mula tu YB jumpa ex-minister. YB Peja, YB Sheikh Saddiq. Ada tak antara nasihat-nasihat mereka yang meninggalkan kesan untuk YB? Saya rasa saya dipilih kerana saya kelihatan muda berbanding yang lain dalam kabinet. Saya tak pasti. Yang tu kena tanya Perdana Menteri. Tetapi untuk perjumpaan saya dengan mantan menteri, saya telah berjumpa Syed Saddiq, KJ dan Tan Sri Ghani, mantan Menteri Besar Johor juga. Dan pengalaman yang mereka kongsikan untuk Tan Sri Ghani memang beliau merupakan pengasas rakan muda dan untuk memahami konsep rakan muda yang diperkenalkan oleh beliau pada zaman 1990-an. Untuk Syed Saddiq adalah untuk melihat kerja reformasi yang beliau mulakan kerana Pakatan Harapan menang 2018 dan apakah kesilapan yang mungkin saya boleh elakkan. Dengan KJ sama juga. KJ banyak cerita pasal program podium yang beliau mulakan. Dan untuk saya, bila saya dengar pandangan mereka, saya hanya nak belajar bukan success story tetapi kesilapan untuk pastikan saya tak ulangi kesilapan. Ya. Okay, maybe aku tanya sekejap. Okay. Excited. Semua nak tanya. Okay, tanya. Nak tanyalah, YB ada tak any impian portfolio yang YB nak jadi? Maybe Menteri Kewangan ke, Menteri sebelum ni wanita dah, boleh sukan dah. Tak ada impian portfolio kerana pada masa saya jadi timbalan menteri ataupun sebelum tu, kalau saya lihat apa minat saya dalam passion dalam buat policy, saya betul-betul minat isu golongan kanak-kanak. Kerana sebagai seorang ibu, kita rasa ada banyak perkara yang kita boleh baiki untuk golongan kanak-kanak dan kanak-kanak ini merupakan aset negara. Oleh sebab itu, bila saya dapat jaga portfolio belia dan sukan, masih terlibat dengan kanak-kanak kerana banyak kanak-kanak terlibat dalam sukan dan juga belia, golongan belia 15 tahun ke atas, bermaksud untuk kanak-kanak adalah 18 tahun ke bawah. So kita masih ada crossing dekat situlah, overlapping. So saya rasa gembira saya masih boleh jaga isu kanak-kanak. Okey, bila setiap kali kita keluar berita tentang YB dekat Harimau Malaya, antara concern pembaca kita adalah YB sangat committed, sangat dedikasi, bekerja like macam 24 jam. Boleh tak YB share sebenarnya macam mana YB bahagikan masa antara kerjaya sebagai menteri, sebagai seorang isteri dan seorang ibu juga? Dengannya sampai pokok dekat rumah pun ada yang mati. Oh, you baca sampai masa tu. Dulu masa saya jadi pembangkang, memang banyak masa lah. Saya pergi belajar tanam pokok semua, dapatkan minat baru untuk jaga. Kemudian lepas kita menang pilihan raya, masa kempen tu dah mula-mula saya rasa pokok-pokok saya dah macam nak mati. Sekarang lagi teruk lah, memang tak ada masa untuk jaga. Tetapi apa motivasi saya untuk bekerja seperti ini? Setiap orang ada 24 jam, tetapi untuk saya peluang untuk jadi Menteri Belia dan Sukan dalam tempoh masa ini, kita tak tahu berapa lama kita ada. Kita boleh doakan full term 5 tahun, tetapi kalau langkah-langkah Sheraton berlaku lagi, saya tak nak menyesal. Saya tak nak bazir satu hari pun. Oleh sebab itu, dorongan saya adalah kita kena maksimumkan setiap hari yang kita ada untuk bantu golongan yang kita seharusnya bantu dalam sukan dan belia. Itu sebab bulan pertama saja saya buat town hall, saya dah bagi timeline kepada pasukan saya. Saya kata isu yang mereka bangkitkan kita mesti selesaikan. Itu sebab dalam 100 hari itu kita ada KPI kita untuk pastikan check cepat-cepat pergi buat supaya tak bazir masa. Kalau kita bazir masa, sebenarnya setiap hari masalah yang kita boleh selesaikan, kalau kita tangguh, orang sengsara, rakyat sengsara. So itu sebab kita nak pastikan tanggungjawab yang kita diberikan itu semasa pilihan raya dan selepas menang, tanggungjawab portfolio itu kena jaga betul-betul. Tapi dalam
kesibukan YB tu, saya rasa mustahil lah kalau YB tak pernah terdetik rasa penat ataupun rasa stres. Banyak. Share, boleh tak YB share macam mana YB healing? Saya mungkin karaoke sambil drive. Tak. Saya betul-betul rasa penat kadang-kadang, tapi nasib baik kita diberi pemandu kerajaan bagilah. So setiap kali saya dalam traffic jam dalam kereta, saya sering kali tertidur untuk rehat, untuk pastikan saya recover. Kerana kadang-kadang program saya 7-8 program satu hari. So kena pastikan cukup rehat lah. Tidur memang tak cukup tidur lah setiap orang. Tapi kalau saya dapat rehat pada hari Ahad, saya dah cukup gembira dah. Kalau kita dapat. Nak tanya lah, kalau YB bukan ahli politician sekarang, YB jadi apa? Ahli sukan ke atau aktiviti sosialis ke? Pernah terfikir tak YB? Tak. Kalau saya suka bercakap. So kalau saya tak dapat jadi ahli politik, mungkin saya nak jadi pendidik ke ataupun inspirational speaker ke. Tak pastilah. Tak terfikir begitu panjang. Yeah. Ini ada soalan daripada kita punya staff juga. Dia sendiri personal nak tahu macam mana YB maintain kecantikan YB. Dalam kepenatan ni nak maintain muka ceria. Petua saya jangan guna makeup. Kerana okey, ada ramai yang ada ramai yang tak akan bersetuju dengan saya, tetapi makeup itu bukannya buruk, dia bagus untuk bantu enhance kan. Cuma kerana bagi orang seperti saya yang tak ada masa. Kalau saya tak ada masa untuk buat makeup dan saya selalu buat makeup, kalau saya tak ada masa untuk buat makeup dan saya keluar, mungkin orang tak akan dapat charm saya. Okay, so untuk konsisten, kerana orang yang tak ada masa seperti ini, saya tak apply lah untuk pastikan konsisten. Kalau tidak, kalau dia tak ada makeup pun orang tak akan rasa takut dengan saya. Muka masih sama. Natural lah, natural. Okey lah. Okay, kita nak tanya pendapat YB lah as a mother kan. Okay, kita tengok dekat budaya barat sana, diorang as a mother, diorang okey je dengan anak-anak yang join sukan atau aktiviti sosialis yang lain kan. As a mother in Malaysia, YB sendiri dorong tak anak YB untuk fokus in sukan instead of fokus in academy? Ya. Sebenarnya parenting ni saya rasa kita banyak bergantung kepada pengalaman kita sendiri sebagai seorang anak. Pengalaman saya di sekolah adalah fokus banyak pembelajaran sehingga ada masa untuk aktiviti, tetapi pendidikan terabai kerana terlalu aktif dalam co-curriculum. Dan tekanan itu pada masa itu saya dapat banyak tekanan kerana ketua pengawas. So ketua pengawas bermaksud kena dapat straight A's. Tapi saya tak minat apa yang saya belajar. Saya tak minat sains, tapi peer pressure ambil sains. So pengalaman itu kurang baik untuk saya. Itu sebab sekarang bila saya jadi ibu, saya tak nak pressure anak. So mungkin ada ibu bapa yang berlainan fikiran berbanding dengan saya, tapi pengalaman saya tu membantu saya untuk jadi ibu yang chill sikit. Asalkan buat kerja rumah, asalkan jangan gagal, tak payah straight A's pun tak apa. Untuk saya, anak itu kena happy belajar. Pembelajaran itu bukan dapat untuk kutip A je. Saya nak dia minat dan dia bukan untuk hafal saja, tapi dia betul-betul pergi belajar. So apa sukan yang dia minat, dia boleh pergi belajar. Tapi saya ada paksa juga anak buat ballet. Disiplin itu saya rasa sangat penting juga untuk anak-anak yang kecil lah. Walaupun tak suka, tapi kita kena habiskan. Kalau kita mulakan satu kursus, satu kelas, kita kena habiskan. Jangan berhenti halfway. Yang tu yang saya nak lah. Saya rasa jawapan YB tu sangat brilliant. Saya suka part yang YB kata biar anak kita happy belajar. Ya. Wow, saya suka itu. Okay, saya nak masuk ke part yang serius sikit, nak tanya pasal sukan.